Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada warga Dimas, anak-anak Dimas, khususnya calon SPM dan STPM 2020. Baiklah, hari ini cikgu nak kongsikan sedikit maklumat perkongsian berkaitan penggunaan handphone semasa kamu ingin mengakses ataupun melengkapkan permohonan UPU online. Okey, cikgu percaya ramai yang telah mendaftar, begitu juga yang telah memilih program-program yang ingin dipohon. Walau bagaimanapun, ada terdapat pelajar yang ada sedikit masalah lah nak menggunakan handphone ni untuk dia buka maklumat yang mana paparannya kurang jelas, seperti mencari maklumat dalam panduan dan sebagainya lah. So, apa yang perlu kamu buat, cikgu nak kongsikan di sini adalah, yang pertama, kamu perlu search UPU online, tak kira melalui Google ataupun Yahoo atau sebagainya, mana-mana browser. Kemudian klikkan UPU. Okey, kalau dah ada keluar, kamu boleh pilih ataupun nak type juga boleh. UPU online. Search. Kemudian pilih terus kepada UPU online. Klikkan UPU online. Macam biasa, masukkan, kalau sesiapa pelajar yang masih belum mendaftar, apa yang perlu kamu buat adalah mendaftar akaun dahulu. Daftar akaun ni diperlukan sedikit maklumat kamulah, termasuk alamat email. Pastikan email yang digunakan adalah email yang kamu boleh akses, dan jangan lupa password dan sebagainya kalau berlaku terlupa maklumat lah, kerana maklumat itu akan dihantar ke email yang kamu daftarkan. So, itu berkaitan dengan pendaftaran. Jadi kepada pelajar yang dah mendaftar, tak ada masalah, boleh terus akses kamu punya nombor kad pengenalan dan masukkan kata laluan. Setelah masukkan ketelaluan, masukkan program pengajian. Kalau SPM, SPM lah ya. Okey, kalau STP, STP. Seterusnya klik log masuk. Oh, cikgu minta maaf, ketelaluan salah. Sekali lagi. Klik log masuk. Okey, ini paparan yang keluar di paparan handphone cikgu lah ya. Kalau kamu lihat kat sini, ada maklumat-maklumat di dashboard. Maklumat di dashboard ni sangat penting untuk kamu study, untuk kamu kaji maklumat-maklumat yang berkaitan, termasuklah maklumat-maklumat permohonan, termasuk syarat kemasukan, maklumat beasiswa, kebolepasaran graduan. Kebolepasaran ni bermaksud bagaimana sesuatu program itu pelajarnya setelah habis pengajian, adakah terus bekerja ataupun masih belum bekerja. Untuk makluman semua, kebolepasaran graduan ni dibuat berdasarkan tempoh 6 bulan setelah tamat pengajian. 6 bulan sahaja dalam tempoh tamat pengajian, adakah terus bekerja ataupun tidak bekerja. Begitu juga dengan perkhidmatan, ada semakan kelayakan, ada trend permohonan dan tawaran, bermaksud trend permohonan tahun yang sebelum ini. Bagaimana sesuatu program itu mendapat permintaan yang tinggi, ataupun bagaimana sesuatu program yang ditawarkan tu merit dia berapa, purata merit pelajar yang mohon tu berapa, ada dipaparkan. Laluan kerjaya, sebagai contoh sesuatu program itu, dan apa bidang kerjaya yang bersesuaian dengan program yang ditawarkan. Yang itu cikgu akan ceritakan lebih lanjut pada video akan datang. Cuma apa yang cikgu nak kongsikan kat sini adalah bagaimana kamu boleh akses maklumat untuk melihat program-program yang ditawarkan dalam panduan. Okey, cikgu klik folder panduan. Cikgu klik e-panduan. E-panduan ni sangat penting untuk kamu lihat program-program yang ditawarkan sebelum kamu memilih sebarang program. Okey, jadi kalau kamu lihat di paparan skrin cikgu ni, okey, ini sahaja paparan yang keluar. Jadi cikgu tak boleh nak pilih mana-mana. Jadi tidak ada link langsung kepada program yang ditawarkan. Jadi cikgu nak study macam mana? Cikgu tak boleh nak akses. Itu masalah yang berlaku. So, apa yang perlu kamu buat adalah pergi di sebelah atas website kamu perhatikan ada 3 titik. 3 titik ni menu dia. Okey. Kalau kamu perhatikan, ada copy link, view collection, recent, find in page, add to home screen dan juga desktop site. So, apa yang perlu kamu buat? Kamu pilih desktop site ni, kamu klik di ruangan kotak ni. Okey, maka sekarang paparannya dah berubah. Dia seperti kamu menggunakan komputer ataupun desktop. So, di sinilah kamu boleh pilih
Ini maklumat-maklumat yang kamu boleh tengok. Senada program pengajian yang ditawarkan. Kalau SPM, SPM lah. Kalau STPM, kamu boleh klik STPM. Kemudian cikgu ambil contoh program SPM. Okey. Di sini keluar paparan kod program pengajian kemasukan ke IPTA ILKA. Okey. Katakan cikgu nak sambung, cikgu berminat untuk menyambung di IKBN, Institut Kemahiran Belia Negara. Jadi, apa yang perlu kamu buat adalah pilih carian. IKBN itu dia termasuk di dalam ILKA, iaitu Institut Latihan Kemahiran Awam. Jadi, cikgu klik di sebelah atas sekali. Okey. Dan dia ada pergi kepada ruangan yang kedua. IPTA ILKA mana yang kamu nak. Kalau Politek di atas sekali lah. Okey, College Community FC kod dia. Tapi cikgu nak cari IKBN. Jadi ada tak IKBN kat sini? Tak ada IKBN. Sebenarnya IKBN ni dia berada di bawah Institut Latihan Kemahiran Belia dan Sukan. Jadi dia berada di ILKBS. Di bawah sekali. So cikgu klik. Okey, setelah cikgu klik ILKBS, okey, dia ada kategori. Kategori ni adalah kategori A. Kamu SPM 2020 adalah kategori A. Manakala SPM yang terdahulu adalah kategori B. Jadi kamu klik kategori A. Okey. Paparan seterusnya adalah, kolom seterusnya adalah aliran. Aliran ni dia tak ada yang dispesifikkan. Kamu pilih je semua untuk dipaparkan semua program pengajian di IKBN. Okey. So kalau kamu tengok sini ada jumlah program, dia kata ada 59 program pengajian yang ditawarkan. Sama ada di peringkat sijil dan cikgu percaya mungkin juga sehingga ke peringkat diploma. Cikgu tengok okey, contoh paparan satu ni sijil, paparan kedua juga sijil, ketiga sijil lanjutan, yang keempat sijil lanjutan, yang kelima masih lagi sijil lanjutan, dan yang keenam, yang keenam ni baru kita lihat ada program diploma yang ditawarkan di peringkat pusat pengajian IKBN. Contoh, cikgu ambil satu, Diploma Teknologi Elektrik, Penyejuk Bekuan dan Penyaman Udara. Okey, berada di sini diploma. Oh, tak boleh klik ya. Kamu boleh tengok je lah ya. Okey, Diploma Teknologi Elektrik, Jentera dan sebagainya. So, kamu boleh dapatlah lihat apa program-program yang kamu ingin mohon. Ya, cikgu berbalik kepada page yang pertama tadi. Klik semula. Sijil Teknologi Automotif kepada yang berminat ya. Okey. Jadi kamu nak tahu syarat dia, kamu kena lihat balik di dalam syarat am dan juga khas program. Okey, di sini dia akan dipaparkan maklumat detail ya, syarat-syarat am dan juga khas setiap program yang dimohon. Jadi cikgu klik SPM. Okey. Di sini sama juga macam tadi IPTA ILKA, dan pilih IPTA ILKA yang kamu ingin. Kalau kamu nak cari IKM, di IKM lah ya. Kalau di IKBN, klik di ILKBS. Okey. Di ILKBS ni selain daripada IKBN ada juga Institut Latihan Kemahiran Tinggi ya. Okey. Jadi cikgu pilih kategori A SPM 2020. Kemudian aliran semualah klik semua. Jadi dipaparkan di bawah ni bilangan alat. Okey, sebelum tu kamu boleh tengok dekat atas ni adalah syarat am dulu. Syarat am untuk IKBN sebagai contoh ataupun ILKBS ni hanya warga negara Malaysia yang mempunyai kad penalan ataupun MyKad saja layak memohon kelayakan SPM untuk kemasukan ke Universiti Awam ataupun Politeknik Premier. Okey, di atas sana. Kalau kamu nak ke IKBN, kelayakan SPM yang di bawah ni untuk kemasukan ke Politeknik Konvensional, Metro ataupun College Community ataupun ILKA adalah kalau di peringkat diploma, kamu mestilah memiliki sijil SPM dengan sekurang-kurangnya 3 kepujian, 3 kredit ataupun C, dan lulus dalam mata pelajaran Bahasa Melayu dan lulus mata pelajaran Sejarah dalam peperiksaan SPM. Kena lulus.
Kalau peringkat diploma. Manakala kalau kamu nak buat program di peringkat sijil, pemohon mestilah menduduki sijil pelajar Malaysia. Kamu dah periksa SPM dan boleh membaca, menulis dan mengira. Cikgu percaya ramai yang ingin tahulah syarat-syarat untuk buat sijil. Jadi dah dinyatakan di bawah. Okey. Tadi cikgu tengok berkaitan dengan sijil dan juga diploma. Katakan cikgu nak minta di peringkat sijil teknologi automotif, penyelenggaraan jentera berat. Okey, ada maklumat dia dipaparkan kat sini. 2 semester ataupun 1 tahun. Tempatnya di mana? Di Sarawak. Jadi kalau kamu minat dengan kursus ini dan juga berminat untuk belajar di IKBN, tempatnya adalah Sarawak. Ada gambar katil tu, maksudnya ada asrama disediakan. Yuran pengajian adalah percuma. Dah percuma, dapat pula allowance sebanyak RM100 sebulan. Penginapan disediakan percuma. Makan dan minum disediakan secara percuma. Menarik ni. Pelatih hanya perlu membuat bayaran pendaftaran pelajar baharu sebanyak RM500 hingga RM800. Yang cikgu percaya lebih kepada bayaran untuk pengurusan ataupun perkhidmatan apa-apa yang keperluan kamu. Ketidakupayaan maksudnya di sini adalah spesifik maklumat kepada pelajar MBK ataupun OKU. Jadi di sini tidak mesra OKU ataupun belum fasiliti yang disediakan terhad. Jadi hanya ketidakupayaan berikut saja layak dipertimbangkan, iaitu pekak guna alat, gagap dan juga sengau. Jadi kalau dia ada masalah dari segi fizikal, kaki dan sebagainya tak disenaraikan, maka tidak sesuai untuk kamu memohon. Okey. So itu maklumat berkaitan di IKBN Miri Sarawak berkaitan sijil teknologi automotif. Dan syarat khas program, ini yang dinyatakan: umur 18 hingga 30 tahun, bujang dan sihat tubuh badan, menduduki SPM. Hanya ketidakupayaan berikut saja layak dipertimbangkan. Cikgu dah sebut tadi. Jadi kalau dia ada ketidakupayaan yang lain tu, dia dah tak boleh mohon. Okey, itu maklumat berkaitan dengan sijil. Katakan cikgu nak kamu nak buat diploma, ada tak kita cari tadi? Kita tengok ada maklumat berkaitan dengan diploma. Kita pergi yang page yang terakhir sekali. Okey. Ini dipaparkan berkaitan dengan diploma. Apa syarat dia, maklumat-maklumat berkaitan IKBN mana yang ada menawarkan program diploma tersebut. Sebagai contoh, diploma teknologi elektrik, penjaga jentera elektrik A1, ada 6 semester, bermaksud 1 tahun ada 2 semester. Bila 6 semester bermaksud 3 tahun. Jadi kat mana ada belajar diploma teknologi elektrik ni cikgu? Okey, 1 IKTBN Alor Gajah. IKTBN ni Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara. Berbeza dengan IKBN, Institut Kemahiran Belia Negara. Dia hanya menawarkan program sijil. IKTBN dia ada menawarkan program diploma. So kecuali ada juga yang menawarkan diploma di IKBN Kinarut Sabah. Dia ada program diploma. Maklumat seperti yang cikgu dah tekan tadi ada, kamu boleh tengok, boleh study. Okey, kelaikan dia pula umur sama 18 hingga 30 tahun, bujang dan sihat tubuh badan serta tidak rabun warna, penting Okey, memiliki SPM dengan lulus bahasa Melayu, lulus sejarah, kepujian semuanya C matematik ataupun sains. Kena kepujian, kena kredit matematik ataupun sains. Hanya ketidakupayaan berikut saja layak dipertimbangkan, iaitu pekak menggunakan alat, gagap dan sengau. Jadi kalau ketidakupayaan yang lain tu jadi tidak dipertimbangkanlah Okey, jadi itulah maklumat yang boleh cikgu kongsikan berkaitan dengan syarat dan juga syarat khusus kepada yang berminat untuk belajar di IKBN ataupun IKTBN di bawah ILKBS boleh ingat di bawah ILKBS. Memang kalau kamu cari IKBN tak jumpalah di ruangan pilihan ni. So itulah antara perkara yang cikgu nak kongsikan. Jadi cikgu harap ianya dapat membantu kamu kena study banyak-banyak secara secara program pengajian yang ditawarkan. InsyaAllah ada peluang untuk kamu teruskan pengajian. Jadi itu saja dulu untuk hari ini, untuk video kali ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.